Tahukah kamu kenapa kek cawan dan coklat M&M kelihatan sedap? Ini karena kedua-duanya mempunyai warna yang menarik. Kedua-dua makanan ini adalah hasil kreatif dalam industri pemakanan yang menggunakan pengetahuan tentang campuran. Apakah itu campuran? Bersama saya, Jacinda Eleanor, mengupas tajuk campuran. Campuran terdiri daripada dua atau lebih unsur atau sebati yang bercampur secara fizikal. Berikut adalah contoh-contoh campuran yang kita gunakan dalam kehidupan harian. Bagaimanakah sesuatu campuran dapat diasingkan? Disebabkan campuran terbentuk secara fizikal, campuran juga dapat diasingkan secara fizikal. Sebagai contoh, sandwich diperbuat daripada roti, sayur dan daging. Oleh itu, kita dapat mengasingkan bahan-bahan sandwich tersebut secara fizikal dengan mudah. Berikut adalah beberapa teknik pengasingan campuran kepada komponen-komponennya: penurasan, penyulingan, pemisahan menggunakan magnet, penggenapan, pengapungan, kromatografi, dan penapisan. Teknik pengasingan campuran bergantung kepada sifat-sifat fizik dalam keadaan jirim bahan-bahan yang terkandung dalam campuran. Bahan yang hendak diperoleh daripada campuran tersebut. Kaedah pengasingan seperti penurasan dan penyulingan memerlukan jumlah campuran yang banyak untuk mengasingkan bahan-bahan. Bagaimanakah caranya menghasilkan jumlah campuran yang sedikit? Salah satu kaedahnya ialah kromatografi. Dalam video ini, saya akan mengasingkan campuran dengan menggunakan kaedah kromatografi kertas. Kromatografi kertas digunakan untuk menghasilkan bahan terlarut seperti warna yang digunakan dalam pewarna makanan, dakwat dan lain-lain. Kita perlukan beberapa jenis pewarna seperti merah, kuning, biru, ungu, coklat dan hijau, gelas, air tapis, pembaris, kertas turas, gunting, pensel, lidi dan klip kertas. Mari kita teruskan. Potong kertas putih agar muat dimasukkan ke dalam bekas seperti ini. Buat satu garisan menggunakan pensel di bahagian bawah kertas seperti ini. Buat titik di sepanjang garisan dengan pewarna yang berlainan tadi. Gantungkan kertas turas menggunakan lidi pada bekas dan celupkan bahagian bawah kertas itu ke dalam air. Perlu diingatkan di sini, pastikan air tidak terkena pada pewarna. Biarkan selama 30 minit. Mari kita lihat hasil kromatografi tadi. Selepas 30 menit, air diserap naik ke atas kerana tindakan kapilari menyebabkan pigmen pewarna pada kertas tadi. Perhatikan mana? Pigmen manakah yang bergerak paling cepat? Warna yang bergerak paling cepat akan bergerak paling jauh ke atas. Bagaimanakah ia kromatografi berfungsi? Pigmen dalam pewarna bergerak pada kelajuan yang berbeza. Apabila air meresap, pewarna bergerak pada kelajuan yang berbeza. Apabila air meresap melalui kertas, pigmen-pigmen akan dipisahkan pada warna-warnanya. Pigmen warna dalam pewarna melarut dalam air dan bergerak bersama air pada kadar yang berbeza. Pengasingan kromatografi menghasilkan kromatogram. Kita boleh mengenal pasti bahan tulen dan tidak tulen melalui hasil kromatogram tadi. Bahan tulen menghasilkan satu bintik sahaja. Bahan tidak tulen menghasilkan dua atau lebih bintik. Kromatogram juga boleh digunakan untuk mengenal pasti bahan dengan membandingkannya dengan bahan yang sudah dikenal pasti. Dua bahan yang serupa akan dikatakan sama jika ia menghasilkan bilangan bintik yang sama dan warna sepadan. Bintik bergerak pada jarak yang sama pada kertas. Kita sangat menghargai penemuan kaedah kromatogram ini setelah memberi banyak manfaat kepada kita dalam kehidupan harian. Kaedah ini boleh digunakan untuk memeriksa pemalsuan dokumen dengan mengasingkan pewarna-pewarna dalam dakwat pen yang digunakan. Selain itu, kromatografi juga boleh membolehkan kita memeriksa jika terdapat pewarna makanan lain yang berbahaya di dalam sesuatu makanan. Dalam bidang sukan, kaedah kromatografi juga digunakan untuk mengesan penggunaan bahan terlarang seperti dadah dalam sampel air kecil para atlet. Sekian, terima kasih.